OBTV. Jadi seperti biasa dalam OBTV ni kita nak kongsikan dua kisah-kisah yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ni. Jadi kisah yang pertama tu pasal apa, Ira? Kisah pertama mengenai seorang penyanyi ni dikatakan buat muka dekat Korea. Siapa Buat muka. Kisah yang kedua kita nak kongsikan mengenai ada seorang wanita Mak Saleh ni, dia makan durian dengan gabungan air yang agak pelik. Macam mana tu? Kalau nak tahu apa, jom kita layan OBTV. Okey guys, untuk berita OBTV yang pertama, sebut je nama penyanyi Hale Husaini, mesti ramai terbayang gaya fashion dia yang macam ala-ala Korea tu kan. Yes. Ala yang macam opa-opa tu. Tapi kan Nasha, awak sebagai penonton lah kan. Awak rasa Hale ni ada gaya opa Malaysia tak? Adalah sikit-sikit kan, dengan gaya rambut dia yang tengah tu. Kalau tak dulu-dulu kita selalu tengok ni zaman-zaman Tomo, zaman-zaman New Boys dulu kan yang rambut tengah kan, tapi sekarang ni dah ramai dah. Bercakap mengenai style Hale ni kan, baru-baru ni penampilan Hale menjadi perhatian ramai ketika sidang dia tonton anugerah drama sangat 2023. Mana taknya, ramai yang cakap style Hale ni macam Michael Jackson pula. Wah, Michael Jackson pula orang sama kan, kejap K-pop, kejap Michael Jackson, mana satu ni? Tapi apa-apa pun sekarang kita tengok Hale makin handsome, makin bergaya kan. Walau macam mana pun, of course, netizen tetap akan ada yang mengkritik penampilan Hale sejak kebelakangan ni. Malah ada juga yang bertanya, Hale ni sebenarnya dia pergi ke Korea dengan bertujuan nak buat muka ke? Alah yang cucuk-cucuk tu semua kan. Sampai ke situ pula netizen. Takut tapi saya pasti Hale bukanlah kali pertama menerima kritikan seperti itu. Dan sebagai respon, Hale sempat membalas tweet mengenai perkara terbabit menerusi ciapan di Twitter. Ya, dan kebanyakan peminat sebenarnya agak terhibur dengan ciapan yang dikongsi oleh penyanyi tu. Jadi sebelum ni menerusi temu bual dengan Berita Harian, Hale ada mendedahkan yang gaya dan penampilan dirinya itu sebenarnya ditentukan oleh dia punya stylist. Dia ada dia punya penata gaya yang tersendiri. Katanya dia tak pandai berfashion atau melaram. Jadi lebih baik dia serahkan kepada pakar. Tambahnya dengan adanya bantuan dengan penata gaya, peluang untuk Hale bekerjasama dengan jenama antarabangsa semakin luas. Gitulah ceritanya. Dan nama pun artis kan, kenalah sentiasa apa orang kata, bergaya. Okey guys, bercerita pula mengenai durian. Of course lah, kalau cakap pasal durian je, semua orang favourite. Ramai juga yang sebenarnya suka makan durian. Awak suka makan durian? Of course suka. Jadi kalau kita cakap pasal durian ni, bila dah sampai je musim durian, ramailah kita tengok orang berkelah dekat tepi-tepi gerai durian tu kan, makan. Bercakap mengenai durian ni kan, baru-baru ni seorang wanita warga asing menjadi perhatian ramai apabila dia memakan 2 ulas durian bersama secawa espresso. Wow, pelik tak? Pelik lah juga tu. Tak pernah-pernah lagi kita dengar orang makan durian dengan kopi kan. Kopi pula, kopi hitam yang pekat tu. Espresso tu yang jenis kelat-kelat pahit-pahit tu kan. Itulah pasal. Dan untuk pengetahuan anda, video asal dari TikTok itu telah mendapat lebih 1 juta tontonan di Twitter. Dan apabila video itu keluar daripada For You page atau FYP di TikTok, ia telah menyebabkan ramai yang tak berpuas hati dengan kombinasi makanan dan minuman tersebut. Dan rata netizen mengatakan kombinasi buah durian dan espresso boleh menyebabkan beberapa serangan penyakit secara mengejut. Memandangkan kedua-duanya mempunyai gula yang tinggi. Tapi kan sebenarnya menurut daripada satu kajian ni, dakwaan bahawa gabungan makanan durian bersama dengan espresso ataupun minuman berkarbonat lah kan, sebenarnya adalah mitos semata-mata. Mitos ke? Faham. Dan ini kerana menurut Dr. Beni Ismail Rusani, serangan jantung akan mudah berlaku sekiranya terdapat mendapan lemak dalam saluran darah yang mengalirkan darah ke bahagian jantung. Dan malah sehingga ke hari ini masih lagi tak ada apa-apa laporan yang mengatakan kes serangan jantung ni berpunca daripada gabungan durian dan juga makanan-makanan yang lain. Jadi semua tu hanyalah mitos. Tapi yelah, apa-apa pun janganlah cuba. Kalau kita dah tahu, mungkin orang-orang tua dah cakap macam tak elok, jadi tak payahlah. Okey guys, berita pertama OBTV untuk kali ini. Sekarang antara isu hangat diperkatakan oleh netizen dekat media sosial adalah hubungan antara pelawak Syuib dan juga Jeb. Macam mana kita tahulah kan, mereka merupakan rakan baik sejak
mereka Sebelum famous lagi? sebelum famous Sebelum lagi. famous lagi diorang dah kawan baik. Tapi dengar cerita sekarang ni, diorang ni macam dah tak berapa nak ngam Malah Jeb juga tampil memberi penjelasan berhubung dengan isu Shuib meninggalkan kumpulan rancangan live iaitu Sepatu. Dan menurut Jeb juga ada sebenarnya sebab kenapa Shuib tak nak join. Terdahulu menerusi hantaran yang dimuat naik di media sosial iaitu Instagram, Jeb memaklumkan segala perkara yang terjadi itu bermula daripada Shuib yang didakwa membuat aksi lucah pada suatu babak ketika rancangan live Sepatu sehingga menerima kecaman orang ramai. Sampai macam tu sekali kan. Jadi selain itu Jeb juga mengakui ada sebenarnya menjemput balik Shuib ni untuk kembali beraksi dekat dalam rancangan Sepatu tu. Tak lama lepas itu, menerusi hantaran di Instagram, ibu kepada Shuib iaitu Salamiah Jalani memberitahu dia menyokong dan mempertahankan keputusan Shuib yang enggan menyertai rancangan Sepatu. Ya, dan tambahnya lagi, itu merupakan keputusan yang terbaik yang dibuat oleh anak lelaki ni tu daripada terus ditindas dan diperlakukan seperti orang yang tidak bermaruah. Bunyi dia macam ada sesuatu kan, ada yang tak kena sekarang ni. Tapi kan kita sebagai orang luar yang tak tahu apa-apa, janganlah buat spekulasi sendiri. Tapi mesti satu hari nanti mereka akan berbaik. Ialah sahabat kan? Itulah, diorang ni kan dah kawan baik dah lama kan. Nanti satu hari baik balik kot. Okey kot ni. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Baru-baru ni di Instagram, pelakon dan juga penyanyi daripada Indonesia, siapa tak kenal Bunga Citra Lestari, mengundang kecaman ramai apabila tampil berpakaian yang agak seksi sambil dikelilingi oleh lelaki ketika membuat persembahan di sebuah kelab baru-baru ni. Menerusi posting berkenaan, Bunga atau lebih mesra disapa BCL telah membuat netizen tak senang duduk. Apabila dia mengenakan pakaian yang mencolok mata sehingga menampakkan lurah dadanya ketika menyanyi. Wah, jadi siapa yang follow BCL di media sosial ni, sebenarnya BCL ni memang mempunyai gaya fashion dia yang tersendiri kan. Pakaian dia simple je tapi lah mungkin agak mencolok mata sedikit. Bukan itu saja, isteri kepada Allahyarham Ashraf Sinclair ini turut dilihat berpelukan dengan lelaki semasa persembahan itu berlangsung. Bila pengikut BCL tengok macam tu, mestilah diorang rasa macam tak senang duduk, marah. Bagi mereka, pergaulan BCL dengan lelaki di dalam video tu macam agak over sikit. Agak over Dan disusulan pada itu, ruangan komen di Instagram BCL juga dibanjiri oleh komen-komen negatif daripada netizen di warga maya lah, of course. Yang rata-ratanya agak sedih dengan tindakan penyanyi yang berusia 40 tahun ini. Malah sebahagian daripada netizen beranggapan bahawa pakaian yang dipakai tu membuatkan arwah suaminya terseksa di kubur. Wow, sampai macam tu sekali komen diorang. Itulah tu. Ada juga di antara mereka yang mempersoalkan kenapa artis kesayangan mereka itu sikap macam tu. Tapi itulah, saya tengok dekat ruangan komen BCL ni sampai macam saya tak sanggup nak baca. Itulah, dah dikatakan kehidupan seorang yang famous kan, yang popular ni, tambah-tambah macam BCL ni. Jadi setiap perbuatan, setiap pergerakannya semuanya diperhatikan. Betul tu. Tapi tak apalah, saya pasti BCL ni tahu mana yang baik dan buruk. Lagipun ramai yang komen negatif ni mungkin sebab diorang care, kita tak tahu. Okey guys, berita OBTV yang pertama. Sebut je nama Rosita Cik Wan. Ataupun lebih dikenali sebagai nama Cik Ta. Mestilah korang dah terbayangkan pakaian yang Vogue gitu kan. Siapa lagi yang tak kenal Cik Ta ni, yang paling glamour. Tambah-tambah kalau diorang pergi satu keluarga ni, pergi bercuti, siap ada fotografer tersendiri sekali yang ikut. Wow, amazing lah. Dan baru-baru ni Cik Ta telah menyambut hari kelahiran yang ke-50 tahun. Dah 50 tahun nampak macam masih muda, macam 20-30 tahun macam tu kan. Dan lebih manis lagi, Cik Ta dikatakan celebrate birthday dengan kehadiran rumah baru yang dikatakan bernilai hampir 10 juta ringgit. Wow, 10 juta rumah dia. Dan menurut Cik Ta, penantian 4 tahun untuk nak menghuni rumah ni
berakhir dah dengan rumah banglo mewah lagi. Jadi sebelum rumah ni siap sebenarnya ada banyak cobaan-cobaan, orang kata dugaan-dugaan yang perlu dilalui. Kenapa tu? Ya, antaranya beberapa kontraktor pembinaan menghilangkan diri. Selepas itu diuji pula dengan pandemik COVID-19. Jadi proses pengubahsuaian rumah tu pun tertangguhlah. Ya, betul. Tapi apa-apa pun alhamdulillah sekarang dah siap. Nak-nak pula kita dah nak dekat Ramadan, nak sambut raya lagi kan. Kiranya tahun ni diorang dah boleh beraya dekat rumah baru lah kan, rumah mewah. Seronok Betul lah. Dan selain itu, seperti yang dilaporkan sebelum ini, Cik Ta turut dipuji ramai kerana memuliakan orang tua apabila mengajak ibunya dan ibu mentuanya tinggal bersama. Oh, dan tambah cerita lagi, suaminya sendiri Zain Saidin terkejut. Sebab Cik Ta ni dikatakan nekat untuk nak bawa ibu mentuanya duduk sekali juga. Baguslah Cik Ta ni. Patutlah dia murah rezeki kan? Kan. Nak cantik juga macam Cik Ta. Bulu mata macam sama tak? Sama. Wow. Okey guys, untuk berita yang seterusnya. Berita ni agak seram sikit lah. Sebelum ni saya nak tanya awak Nasha. Ya. Awak tahu tak papan permainan Ouija tu? Apa pula tak tahu. Ouija ataupun kadang orang kita panggil ujar lah kan. Macam-macam sebutan lah yang ada. Jadi sebenarnya papan Ouija ni dia merupakan papan spirit tau. Ataupun lebih senang orang nak faham, papan permainan mistik yang dikatakan boleh memanggil roh yang dah mati. Risau memang macam agak menyeramkan juga. Tapi kalau nak tanya saya, memang saya tak nak main lah. Macam orang kata apa, jangan cari penyakit. Tapi kan baru-baru ni tular di media sosial apabila seramai 28 pelajar perempuan di sebuah sekolah telah pingsan dan berasa resah ketika main papan permainan tersebut. Tapi jangan risau sebab ianya bukan berlaku di Malaysia. Kejadian ini berlaku di Colombia di mana telah menyebabkan kesemua pelajar perempuan tersebut dibawa ke hospital selepas tidak sedarkan diri dipercayai akibat bermain dengan papan Ouija ini sendiri. Dan menurut Ketua Institusi Pendidikan Gelaras, Hugo Torres menjelaskan bahawa pihaknya sudah memaklumkan mengenai insiden ini kepada ibu bapa dan juga waris. Dan pada ketika itu, mereka sedang menunggu perkembangan terbaru daripada pihak hospital. Ya, dan dalam pada itu, ramai ibu bapa percaya bahawa papan Ouija ni adalah penyebab anak-anak diorang ni dimasukkan ke hospital. Dan malah ada juga yang mendesak supaya siasatan dijalankan. Hugo Torres dia memohon agar ibu bapa kekal bertenang lah dan tak buat apa-apa spekulasi ataupun andaian awal sebab mungkin boleh menyebabkan kekeliruan dan tak boleh pun nak membantu menyelesaikan masalah. Tapi kan macam cari pasal betul cari penyakit. Tak ada penyakit, cari penyakit. Itulah, tak payahlah nak main dengan roh-roh ni semua. Tak seram ke? Baiklah, itu sahaja OBTV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, boleh layari www.ohbulan.com. Ya, dan kalau korang nak tengok video-video yang best pula, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Ohbulan Official dan jangan lupa untuk follow kami juga di TikTok, juga di Ohbulan Official. Betul tu, OBTV akan bersiaran seperti biasa setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Nasha Nazari. Saya Ira Zaira. Sampai berjumpa lagi. Bye. Wanita saya action tuan tak suruh saya cakap.